Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Hari tu aku ada buat Q&A session dekat TikTok story aku. TikTok story, dekat Insta story aku. Aku akan jawab soalan-soalan yang berkaitan dekat dalam video ni. Sorry lah kalau kau nampak aku punya video ni macam serabut ke, tak balance berat sebelah ke apa semua tu. Sebab aku punya tripod baru patah tau hari tu. So macam tak belah. Tapi kalau TikTok tu lain. TikTok tu aku pakai stand lain. Nak pula ruang aku sempit, kecil. So susah lah nak explain. So by the way, aku ada buat TikTok in case kalau korang baru je tengok video ni. And lagi kalau korang first time tengok aku, so aku ada buat TikTok kat screen ni sekarang. Kalau nak, korang boleh follow TikTok aku dan juga Instagram aku. Sebab aku ada banyak benda aku nak share nanti dekat TikTok. Dan juga aku mungkin akan buat giveaway nanti dekat story Instagram aku. So jangan lupa follow dan juga subscribe channel ni. Okay, jadi aku tak nak buang masa. Aku akan nak terus jawab soalan-soalan yang korang tanya aku. Okay, so soalan pertama dia tanya apa beza TikTok dengan YouTube. Okay, first kali aku nak cakap yang TikTok dengan YouTube ni dia lebih kurang je. Cuma kalau macam YouTube ni dia lebih kepada video yang panjang lah. Ada je macam feature YouTube untuk macam story semua tu, yang video pendek. Tapi untuk TikTok ni dia memang betul-betul fokus untuk video pendek lah. Maksudnya macam maksimum tak silap aku video tu pun mungkin dalam seminit ataupun 2 minit. 2 minit tu aku tak tahu macam mana orang buat, tapi boleh kadang-kadang. And kalau macam YouTube ni pula, dia lebih kepada video yang memang orang nak share the whole life dorang. And macam kiranya video benda-benda yang panjang lah. Biasanya kat TikTok dia akan letakkan macam highlight tau daripada benda-benda yang ada dekat YouTube. Contohnya video game kan. So benda-benda yang part best-best, yang betul-betul best, diorang akan letak kat TikTok. And daripada TikTok tu orang akan pergi dekat YouTube untuk tengok the full version of the video. Okay, so soalan kedua dia tanya aku lagi suka TikTok ke YouTube. Okay, so actually aku suka dua-dua. Cuma buat masa sekarang aku rasa macam aku lagi suka TikTok. Adalah beberapa sebab kenapa aku pilih TikTok Sebab TikTok dia macam engagement dia senang nak dapat. Maksudnya video kau akan senang gila keluar FYP. Dia senang cerita macam ni lah. Actually aku pun ada belajar sendiri pasal TikTok ni, dan juga belajar dengan orang lah pasal TikTok ni. Okay, dia sebenarnya nak keluar FYP dekat TikTok ni, dia ada 4 stage tau, tak silap aku. Dalam arti kata lain, video korang memang akan keluar FYP. Cuma FYP yang macam mana tu dia akan tentukan lah based on video korang macam mana. Untuk stage pertama, korang punya video akan dipaparkan kepada golongan pertama dulu. Kalau korang punya engagement tu, maksudnya orang suka video korang daripada kumpulan pertama ni, maksudnya diorang like, diorang komen, diorang share, video korang akan pergi ke stage 2. Kalau stage 2 pun orang buat benda yang sama, maksudnya orang suka kau punya video tu, kau akan pergi ke stage 3. Maksudnya mungkin dia adalah tu, dia punya scope view dan juga bilangan-bilangan yang korang akan dapat. And sampailah stage 4 iaitu viral. Viral tu maksudnya korang akan sampai ratusan ribu view lah. Sebab tu dia kalau nak video kau masuk FYP, dia kena pastikan kau punya content tu dapat difahami dan juga orang-orang daripada 4 stage ni suka. So bila orang suka, diorang like, diorang akan pergi ke next stage tau. So kalau stage 1 atau stage 2 pun orang dah tak berminat, so apatah lagi video kau nak masuk ke stage ketiga. Macam tu lah. Aku tak tahu lah, aku ni dah takut. Inilah sebab kenapa aku tak suka buat video YouTube. Bukan tak suka tau, aku actually nak je, and banyak je konten aku nak buat. Tapi kau tengok kejap. Kalau kau dapat, kau nak tengok ke aku letak atas apa. Tapi sedih sikit lah. Aku letak atas tabung je. Sebab tripod aku hari tu dah patah tu. Okay, so now back to the video. Itulah antara sebab kenapa aku macam tak suka sangat buat video YouTube. Susah nak stand kan, and banyak gila halangan. Kalau TikTok tu kau boleh macam record, pause and lagi mudah. Jujur cakap, lagi satu sebab kenapa aku pilih TikTok. TikTok mudah gila. Dah lah mudah edit, mudah record, semua benda mudah. And video kau nak masuk FYP pun mudah.
Okay, so soalan ketiga dia tanya boleh dapat duit ke kalau jadi content creator kan. Okay, dia macam ni. Kalau engkau buat dekat YouTube, kau akan dapat duit. Tapi kau tak mudah-mudah tu lah dapat duit. Dia ada syarat-syarat dia, dia ada kriteria dia. Setakat yang aku tahu, setakat ni lah, dia ada 2 kriteria kalau kau nak dapatkan monetization ataupun gaji daripada YouTube ni. Yang pertama, engkau kena dapatkan sekurang-kurangnya 1000 subscriber. Maksudnya orang yang subscribe ataupun follow kau lah. Yang kedua, engkau kena dapat 4000 jam watching hour. Actually aku dah explain pasal watching hour ni panjang jugalah dekat dalam video sebelum ni. So kalau korang nak tengok, aku akan letakkan link dan juga korang boleh tengok dekat screen sekarang. Ni video ni aku ada explain dalam ni. So kalau korang nak tengok, korang boleh pergi dekat video tu nanti. Sabar, dengar dulu video ni sampai habis sebab aku tak explain lagi. Ada banyak gila benda penting yang korang kena tahu dekat dalam video ni. So itu adalah untuk YouTube. Okay, lepas tu kalau untuk TikTok pula, dia setahu aku lah dekat luar negara kau akan dapat duit tau. Kiranya monetization dia semua tu lebih kurang macam YouTube. Cuma dekat Malaysia ni tak start lagi. Tapi setakat ni belum lagi lah, belum betul-betul sah macam tu. Lagi satu cara sebenarnya, kalau kau jadi content creator ni, kau boleh je buat duit. Maksudnya duit tu tak semestinya kau dapat directly from the YouTube ataupun TikTok. Kau boleh dapat mungkin dari segi paid review ataupun kau jual barang. Sebab tu kalau kau tengok dekat business sekarang, ramai gila orang jual produk, orang buat small business. Actually jujur cakap, kalau kau nak start business ataupun kiranya small business lah, kalau kau nak jual, TikTok is one of the platform yang kau boleh cuba masuk. Sebab ada ramai gila orang yang minat barang-barang yang kau jual. Serius. Okay, so soalan yang keempat, macam mana aku bahagi masa buat video dan juga homework semua. Okay, aku akan explain lah macam mana aku buat video sebenarnya. Biasanya aku akan buat video tu bukan waktu kelas lah. Maksudnya aku akan record video tu hujung minggu, and bila aku dah set semua kerja lah, biasanya lah, and aku takkan post video tu lagi. Maksudnya lepas aku record tu, aku akan draftkan video tu, and aku boleh post bila-bila masa yang aku nak. So that's why kalau kadang-kadang kalau kau tengok aku post video macam weekdays, hari Selasa, Senin, Rabu macam tu, actually aku bukanlah record hari tu pun. Actually aku dah record lama. In fact ada yang aku dah record berminggu-minggu, aku baru je post macam tu. Sebenarnya dekat TikTok dengan YouTube dia ada satu feature tu lah, yang kau boleh record dulu and edit lepas tu apa semua, post pun bila-bila masa kau nak. Dia tak semestinya kau record and then kau kena post juga lepas tu pada hari yang sama. Tak. Okay, lagi satu cara aku bagi masa Okay, biasanya aku jenis yang akan fokuskan kerja aku dululah siap. Maksudnya kerja-kerja yang penting lah, contohnya macam homework ke apa. Sebab aku jenis yang tak boleh kalau aku tak siapkan kerja and aku terus pergi kerja lain. Lagi kerja tu bukannya kerja utama aku. Okay, so soalan yang kelima, macam mana nak confident. Okay, dia sebenarnya, okay, jujur aku cakap, confident ni sebenarnya kau kena practice. Maksudnya kau kena start. Mungkin boleh lah cari tips macam mana nak confident semua tu dekat YouTube, TikTok semua. Tapi the thing is, kalau kau tak start cuba, kau takkan ada confident tu. Means kau kena start cuba bercakap, kau kena start cuba prepare apa yang kau nak cakap tu, and kau kena practice depan cermin, and kena practice, and baru confident kau tu akan sampai, and kau tahu macam mana nak cover kalau kau salah cakap ke apa. Kau memang kena cuba. Dia tak boleh macam aku nak confident tapi aku tak start. Tak boleh. Memang kena cuba juga. Okay, soalan ke-6, nak jadi content creator tapi tak tahu nak buat content pasal apa. Okay, actually soalan ni yang paling banyak gila orang tanya aku daripada dulu lagi. Dia macam ni. Okay, kalau kau nak dapatkan engagement ataupun orang suka tengok video kau kena ada satu niche. Niche tu kira tema lah. Kalau kau nak buat video, kau kena ada satu tema yang video apa yang kau nak buat. Boleh je kalau kau nak buat random kan. Contoh kan, sekejap pergi jalan-jalan, sekejap mengajar, sekejap buat small business dalam satu video, satu account. Boleh je. Cuma untuk dapatkan engagement tu sangat rendah dan mungkin sangat kurang. So kalau kau nak dapatkan engagement dan juga orang suka tengok video kau kena ada satu niche ataupun tema yang sama. So that bila orang follow kau, diorang yakin yang diorang dapat tengok konten yang lebih kurang sama pada masa akan datang. Lagi satu, kalau kau nak buat konten ni kan, kau kena fikir apa yang sesuai dengan kau. Maksudnya, kalau kau minat game, proceed lah buat je video game. Ramai gila orang buat video game sekarang.
And kalau kau minat contoh fashion, kau boleh je pakai baju kau, apa benda semua tu, tunjukkan fashion kau tahu. Mungkin cari lilit tudung ke, fashion semua tu, behind the scenes, small business. Banyak gila sebenarnya tema-tema yang kau boleh cuba kalau kau nak jadi content creator ni. Okay, soalan yang ketujuh, apa lagi yang aku dapat kalau aku jadi content creator ni? Okay, first kali aku nak cakap, nak kata pasal duit tu, sebenarnya tak juga. Jujur setakat ni aku belum dapat apa-apa duit pun. And memang susah. Dia boleh dapat, cuma susah. Memang susah. Berbalik kepada soalan tadi, apa lagi yang aku dapat kan? Okay, bagi aku kalau jadi content creator ni, banyak benda kau akan belajar. And one of them is kau akan dapat kawan baru. Maksudnya member baru yang share knowledge diorang dengan kau. So that's from there kau belajar apa yang kau perlu buat ataupun apa yang kau tak perlu buat. Sebenarnya aku baru baik demam hari tu. Okay, so soalan yang ke-8, dia tanya aku nak buat video sampai bila kan. Okay, kejap. Aku disebabkan aku minat nak buat video atau konten ni, and aku rasa macam aku akan terus buat lah sampai aku, kiranya sampai aku dah ada family semua tu, nanti aku akan terus juga buat. Lepas tu lagi satu, aku macam, atau tak cakap sana, aku minat tau buat video semua ni. Tapi kalau kau assign aku untuk buat satu video yang gempak gila sampai nak jadi editor untuk persatuan, bagi aku benda-benda macam tu terlalu besar lah. Sebab aku edit ni pun macam untuk aku sendiri, so macam tak terlalu berat lah. Okay, so soalan yang ke-9, dia tanya cabaran buat video. Okay, jujur cabaran buat video ni ada banyak gila. Macam yang kau tengok tadi, telefon aku jatuh, aku tak ada tripod yang sesuai, and kadang-kadang audio aku pun tak jelas, and lighting, background, banyak gila faktor-faktor yang menjadi penyebab video-video aku tu tak jadi, and aku kena record semua daripada awal. Okay, so soalan yang terakhir, dia tanya ada tips tak untuk yang baru nak start. Okay, kalau baru nak start, bagi aku kau boleh cuba start tengok dulu video-video orang yang dah pernah buat dekat YouTube. Sebab macam aku dulu pun aku tengok daripada Aisyah Habsyi, dia share pengalaman dia, macam mana dia start video tu, apa yang dia buat, macam mana dia buat, macam mana dia hadap toxic people yang komen apa semua tu kan. So bagi aku, kau boleh start tengok video-video orang yang dah pernah buat. Lepas kau dah belajar, kau boleh cuba untuk record video kau. Dia memang susah untuk kita dapatkan like confident waktu first buat video. Macam muka tak confident lah apa semua tu. Tak apa, dia cuba je, and then lama-lama tu kau akan belajar. Tak apa, kita start slow. Aku rasa tu je kot. Okay, thank you guys. Thank you for watching.